bertemu kembali tuan-tuan dan puan-puan. Jadi pada kali ini saya akan sambung lagi perbincangan kita berkenaan dengan GP5 iaitu garis panduan mewajibkan anggota lembaga koperasi dan jawatankuasa audit dalaman menghadiri kursus ya. Jadi seperti mana yang saya nyatakan tadi tuan-tuan dan puan-puan, GP5 telah pun melalui pindaan ya. Namun demikian, sebelum saya menyatakan tentang pindaan tersebut tuan-tuan ya, ini juga adalah selaras dengan surat perkeliling ya yang telah pun dikeluarkan oleh pihak SKM ya bertarikh 30 April 2012 yang menyatakan bahawa selaras dengan perkembangan masa kini ya, SKM telah pun memutuskan bahawa kursus wajib ya anggota lembaga koperasi hendaklah dilaksanakan selama 7 hari ya tuan-tuan dan puan-puan, dengan objektif ya untuk menyediakan modal insan yang berkelayakan, berkebolehan ya untuk membentuk ALK yang lebih responsif ya, mewujudkan nilai cipta dan nilai tambah di dalam gerakan koperasi dan juga untuk mentransformasikan minda ALK selari dengan hala tuju dasar negara dan juga perubahan persekitaran ya. Jadi untuk itu tuan-tuan dan puan-puan, dengan berkat kuasanya perkeliling ini, semua ALK ya hendaklah menghadiri dengan jayanya kursus wajib 7 hari yang mengandungi modul-modul berikut ya, yang mana seperti mana sesi pembelajaran video learning ini adalah meliputi ya kursus pengurusan dan pentadbiran koperasi iaitu wajib 1 ya, yang mana tuan-tuan puan-puan lalui ini, dan ada pula kursus wajib 2 kemudian ya yang dinamakan pengurusan kewangan koperasi, dan juga wajib 3 yang dinamakan pengurusan strategik ya, yang mana kursus wajib ini haruslah ya dilalui sama ada di maktab koperasi ataupun di angkasa ya tuan-tuan dan puan-puan. Jadi sebagai tambahan juga kepada tuan-tuan dan puan-puan ya, di dalam garis panduan 5 yang menyatakan pindaan tersebut ya, jadi mereka telah pun meminda ya bukan sahaja berkenaan dengan kursus pengurusan dan pentadbiran, malahan ianya meliputi pengurusan kewangan dan juga pengurusan strategik sebagaimana yang telah pun ditetapkan oleh Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Dan selain daripada itu, di dalam garis panduan 5 itu juga menerangkan tentang ya intipati ataupun modul-modul ataupun subjek-subjek ya yang akan diambil ya berdasarkan kepada kursus siri wajib 1 itu, wajib 2 dan juga wajib 3 ya. Jadi kalau siri 1 ataupun wajib 1 itu akan lebih ya bertumpu kepada pengurusan dan pentadbiran koperasi, untuk wajib 2 adalah lebih kepada pengurusan kewangan, manakala wajib 3 lebih kepada pengurusan strategik berserta dengan nilai-nilai keusahawanan ya di dalam koperasi ya. Dan yang paling penting sekali tuan-tuan dan puan-puan ya, apakah orang kata akibatnya sekiranya kalau kita tidak mengikuti peruntukan di dalam garis panduan 5 ini ya. Baiklah, di dalam garis panduan 5 ini dinyatakan bahawa anggota lembaga yang gagal untuk mengikuti kursus ya seperti mana yang dinyatakan ya dalam tempoh yang ditetapkan ya, hendaklah meletak jawatan ataupun gugur ya di dalam mesyuarat agung tahunan akan datang, dan mereka tidak layak untuk dilantik semula sebagai anggota lembaga koperasi sehingga telah menghadiri kursus wajib yang ditetapkan ya. Jadi ALK yang tidak mematuhi arahan ini adalah bersalahan dengan perenggan 91(1)B ya Akta, di mana mereka abai atau enggan melakukan sesuatu perbuatan seperti yang dikehendaki oleh Suruhanjaya, dan mereka boleh didenda di bawah subsection 91(2) Akta. Jadi itu adalah merupakan akibat ya kalau kita tidak mematuhi peruntukan yang dinyatakan di dalam garis panduan 5 ya untuk menghadirkan diri mengikuti kursus wajib yang telah pun ditetapkan ini ya. Dan sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, untuk kursus wajib ini ya perlu dihadiri dalam tempoh pelantikan ya, apabila seseorang itu telah pun dilantik sebagai anggota lembaga mahupun jawatankuasa audit dalaman, maka secara automatik ya tempoh berkuat kuasanya bagi seseorang itu untuk mengikuti kursus ya bermula ya. Jadi bermakna di dalam tempoh pelantikan itu tuan-tuan dan puan-puan perlu mengikuti kursus wajib tersebut ya. Baiklah, jadi untuk itu tuan-tuan dan puan-puan, kita beralih pula kepada garis panduan yang seterusnya ya, iaitu garis panduan 6 berkenaan dengan kemudahan kredit oleh koperasi ya. Jadi garis panduan 6 ini menerangkan tentang ya untuk membantu dan mengawal koperasi yang memberi kemudahan kredit ya. Koperasi boleh memberi kemudahan kredit kepada anggotanya ya, pekerja,
pengurusan koperasi subsidiarinya menurut peruntukan subsection 19-2 Akta atau koperasi lain sebagaimana yang diluluskan oleh Suruhanjaya. Ya, jadi itu adalah berkenaan dengan garis panduan kemudahan kredit oleh koperasi di bawah GP 6. Tuan-tuan dan puan-puan, kita beralih kepada GP yang seterusnya iaitu GP 7 ya, berkenaan dengan pembiayaan Islam oleh koperasi ya. Yang mana di sini dia adalah bertujuan untuk memantau dan mengawal koperasi yang memberi kemudahan kredit ya. Jadi ini adalah penting bagi koperasi yang mana aktiviti utamanya adalah kredit ya. Koperasi boleh memberi pembiayaan Islam kepada anggotanya ya, kepada pekerjanya termasuk ketua pegawai eksekutif atau subsidiarinya menurut subsection 19-2 Akta Koperasi sebagaimana yang diluluskan oleh Suruhanjaya ya. Namun demikian tuan-tuan dan puan-puan, ada satu lagi garis panduan iaitu GP 7A ya, berkenaan dengan garis panduan pengendalian pemberian pembiayaan secara berhemat ini, yang mana ia harus dibaca bersekali dengan GP 7. Namun demikian GP 7A ini masih lagi ya dalam peringkat orang kata belum lagi dilaksanakan ya, kerana ada pengumuman oleh pihak SKM bahawa ia masih lagi dalam proses orang kata untuk dibuat semakan dan sebagainya. Jadi ia belum lagi dilaksanakan ya penguatkuasaan GP 7A ini. Dan untuk itu kita lihat seterusnya garis panduan ya, yang seterusnya adalah berkenaan dengan garis panduan 8 ya, iaitu garis panduan mengenai perakaunan untuk geran ataupun bantuan ya. Yang mana GP ini menerangkan cara-cara mengakaunkan penerimaan dan penggunaan geran ataupun bantuan yang diberikan oleh kerajaan ataupun badan lain kepada koperasi sama ada dalam bentuk tunai ataupun aset ya, agar ianya memberi gambaran yang benar dan juga saksama selaras dengan piawaian yang dikeluarkan ya oleh Lembaga Piawaian Perakaunan Malaysia dan juga kehendak SKM. Jadi itu adalah berkenaan dengan garis panduan 8. Dia perlu mengikuti piawaian yang telah pun ditetapkan ya oleh Lembaga Piawaian Perakaunan Malaysia ya. Baik, kita beralih kepada GP yang seterusnya iaitu GP 9 ya, mengenai pengambilan simpanan khas dan deposit ataupun penerimaan pinjaman ya. Jadi di sini GP ini bertujuan dibuat adalah untuk memantau ya dan mengawal koperasi yang menjalankan aktiviti pengambilan simpanan khas dan deposit ataupun menerima pinjaman ya. Jadi itu adalah isi kandungan di dalam garis panduan 9 ya. Baiklah tuan-tuan, kita teruskan ya kepada garis panduan yang seterusnya iaitu kita ada garis panduan 10 ya, mengenai skim pelaburan khas ya tuan-tuan dan puan-puan. Jadi di bawah garis panduan 10 ini menerangkan dia adalah bertujuan ya untuk memantau dan mengawal koperasi yang menjalankan aktiviti skim pelaburan khas ya. Dan di dalam garis panduan ini juga ada dinyatakan bahawa sumber dana aktiviti pelaburan khas boleh dibiayai oleh anggota ya ataupun koperasi yang mana minimum adalah 80% dan juga ya dibiayai oleh koperasi lain ataupun anggota koperasi lain dengan maksimum sebanyak 20% ya. Jadi itu adalah merupakan orang kata had-had ya pelaburan yang telah pun ditetapkan di bawah garis panduan 10 ya berkenaan dengan skim pelaburan khas ya. Baik tuan-tuan, kita beralih pula kepada garis panduan 12 ya. Baiklah. Untuk garis panduan 12 ini tuan-tuan dan puan-puan, ianya adalah berkenaan dengan penubuhan koperasi ya tuan-tuan dan puan-puan. Jadi sudah pasti ya garis panduan ini menetapkan ya bagaimanakah cara-cara sesebuah koperasi itu ditubuhkan ya. Ianya membantu jawatankuasa penaja dalam persediaan ya untuk menubuhkan sesebuah koperasi dan memudahkan proses ya untuk mempertimbangkan mendapatkan kelulusan daripada pihak SKM agar penubuhan koperasi itu selaras dengan peruntukan undang-undang yang berkaitan. Jadi kita berehat dulu setakat ini ya, dan selepas ini kita akan sambung lagi tuan-tuan dan puan-puan dengan garis panduan yang selanjutnya. Sekian, terima kasih.